Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumaat yang mulia ini, Alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam siri webinar anjuran RFBPN MPC. Kali ini bersama dengan MPC Wilayah Sabah. Kita akan bersama-sama dengan tetamu jemputan kita yang kita akan perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekejap lagi ya. Tuan-tuan perempuan bolehlah bersedia kalau perlukan pen ke handphone untuk ambil gambar ke kan, sebab sekejap lagi maklumat-maklumat yang tuan-tuan dan perempuan akan dengar ni sangat-sangat penting ya. Kalau boleh kita tak nak tertinggal langsung lah dengan maklumat yang akan diberikan ni ya. Sebab Maxis nanti akan menceritakan tentang peluang untuk kita peniaga-peniaga, usahawan-usahawan untuk mendapat dana ataupun geran untuk mendigitalkan bisnes kita. Okay. Jadi masalah bagi kita sekarang terutama dalam musim PKP ni ialah kita tidak ada cukup pendapatan. Betul tak? Kita tak ada cukup pendapatan, apatah lagi untuk kita upgrade bisnes kita. Nak digitalkan lah, nak pakai sistem yang bagus. Sedangkan pada masa ni lah pendigitalan adalah sangat perlu. Jadi sekejap lagi kita akan bersama dengan Cik Hirman dari Maxis. Tapi sebelum tu saya perkenalkan sikit apa itu RFBPN, iaitu Retail and F&B Productivity Nexus. MPC ialah satu badan di bawah MITI, Ministry of International Trade and Industry. Nexus diketuai oleh Mr. Derek Yeo, iaitu Vice President Malaysia Franchise Association, MFA, yang mana bertindak sebagai satu badan independen dan unbiased lah, badan yang independen ya. Saya tak jumpa perkataan dalam bahasa Malaysia. Pengurusi yang independen dan unbiased to ensure that the successful implementation of sector initiative of MTB ya. Jadi tugas-tugas Nexus ni dan chairman dari Malaysia Franchise Association, iaitu Encik Derek Yeo selaku Vice President, adalah bertujuan untuk memastikan bahawa segala inisiatif yang telah dirancang dalam MPC itu dapat dijalankan dengan berjayanya. Pengurusi dibantu oleh Nexus Governing Committee atau NGC yang terdiri daripada wakil-wakil swasta dan juga kerajaan. Adalah satu pertubuhan ataupun satu setup yang bertanggungjawab ke arah strategic direction dan endorsement untuk projek-projek RFBPN. Tujuan ataupun peranan RFBPN ialah untuk meningkatkan awareness ataupun kesedaran dan mengguna pakai inisiatif secara sektor level lah, dan memberi kuasa kepada perniagaan-perniagaan ataupun empower enterprises dengan membangunkan dan menyediakan tools ataupun sumber-sumber yang boleh meningkatkan produktiviti dan meningkatkan pengetahuan dalam kalangan usahawan melalui experts ataupun tenaga-tenaga mahir dari segi produktiviti yang akan membantu usahawan mengenal pasti cabaran-cabaran produktiviti mereka dan juga untuk berkongsikan best practices, amalan-amalan yang terbaik dan juga penyelesaian kepada sebarang isu atau permasalahan yang usahawan hadapi. Inisiatif produktiviti yang disebutkan tadi ialah telah disenaraikan dalam Malaysia Productivity Blueprint ataupun MPB, iaitu yang pertama adalah untuk menyediakan sokongan kepada SME yang berpotensi tinggi untuk mendigitalkan bisnes mereka dan membina keupayaan e-commerce ataupun e-dagang. Inisiatif kedua adalah untuk mempromosi ataupun untuk menggalakkan peluang-peluang sharing ekonomi. Inisiatif ketiga adalah untuk menguatkan retail and F&B competencies, iaitu
menguatkan keupayaan bidang retail dan food and beverage businesses. Yang inisiatif keempat adalah untuk membantu retail dan F&B players untuk berkembang secara international. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin perkenalkan tetamu kita pada hari ini, iaitu Encik Hirman Muhammad Soh, yang merupakan pengurus jualan SME Wilayah Selatan. Dengan Maxis, ya, Encik Hirman akan menceritakan dulu sedikit apa isi kandungan, konten, isi-isi penting yang nak disampaikan dari Maxis kepada kita semua hari ini. Saya persilakan Encik Hirman. Jika tuan-tuan ada soalan, boleh isikan di ruangan question, ya. Terima kasih. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Zuraida selaku moderator, dan terima kasih tak terhingga kepada pihak MPC yang telah memberi peluang kepada pihak Maxis untuk berkongsi maklumat mengenai geran digital untuk PKS daripada pihak kerajaan. Berbalik kepada perkongsian saya hari ini, beralih ke perniagaan digital untuk kekal maju dalam lembah baru. Tanpa membuang masa, biar saya sharekan dulu saya punya presentation. Sebelum tu, Puan Zuraida boleh nampak skrin saya? Boleh. Okey. Okey, sebelum saya teruskan saya punya perkongsian hari ini, saya minta kerjasama daripada pihak peserta, mungkin boleh tolong scan QR code. Kita ada dua telefon pintar Oppo Reno untuk dibenani yang berharga RM3,399. Untuk telefon pintar ni bagi PKS atau peniaga yang memohon dan permohonannya telah diluluskan, so kita akan pilih dua pemenang. So mungkin saya bagi dalam masa 1 minit untuk scan dulu QR code. Okey, seterusnya saya ingin berkongsi sedikit. Saya rasa dalam masa PKP banyak cabaran-cabaran yang dihadapi oleh semua PKS, bukan hanya daripada yang micro, small, medium sampai ke yang large pun sama juga. Maknanya cabaran-cabaran ini biasa dihadapi oleh semua orang di waktu PKP. So antara cabaran-cabaran ini yang dikenal pasti saya ada sharekan di sini adalah 6 cabaran. Cabaran pertama, bagaimana untuk menangi hati pelanggan dan pastikan mereka terus kekal dengan pesanan yang berulang-ulang. Maklum saja dalam keadaan PKP kita dah tak boleh keluar, tak boleh nak suka-suka keluar, dan agak sukar untuk kita dapat repeated order daripada pihak customer. Yang kedua, pematuhan SOP untuk memastikan persekitaran yang selamat. Ini juga adalah satu kekangan kepada pihak peniaga. Peniaga tidak boleh berjalan seperti biasa. Kita ada limited, kalau orang nak masuk kedai mungkin tak boleh lebih daripada 3 orang, daripada 4 orang. Ini semua adalah satu kekangan kepada pihak peniaga. Sorry, Puan nampak skrin saya lagi tak? Saya tak nampak skrin pula. Okey, skrin jelas Tuan. Masalahnya saya tak nampak skrin saya. Yang ketiga adalah bagaimana untuk berkenaan dengan aliran tunai dan pembiayaan bagi mengekalkan dan mengembangkan perniagaan. Maklum saja kita punya pendapatan dah agak berkurangan. Di waktu yang sama kita harus mengembangkan perniagaan kita. Ini adalah salah satu cabaran yang dihadapi oleh PKS. Yang keempat, bagaimana untuk mengikuti trend membeli yang terkini. Kalau dulu kita tengok
trend pembeli lebih suka kepada ke shopping mall, pergi ke shopping mall, walk in ke kedai, keluar, driving, bawa motor, bawa kereta untuk beli barangan. Tetapi sekarang trend dah bertukar, yang mana kalau kita tengok daripada statistik, Lazada, Shopee, nilai jualan mereka berlipat kali ganda. Bukan hanya satu kali ganda, dua kali ganda, malahan berkali-kali ganda. Kelima, bilangan pelanggan yang rendah semasa PKP. Dalam masa PKP, saya pasti tak ramai orang yang sanggup keluar untuk beli barang makanan atau kalau perlu pun dia hanya beli barang-barang keperluan sahaja. So, bilangan pelanggan yang walk in ke kedai kita agak sangat-sangat berkurangan. Keenam, macam mana untuk kita meneruskan perniagaan, kesinambungan perniagaan. So, kita kena step back, kita kena fikir adakah produk kita masih lagi relevan dekat market. Okey, keduanya, adakah kita perlu mendapatkan platform yang baru untuk mendapatkan pelanggan yang baru. So in summary, saya rasa dalam keadaan sekarang ni perniagaan kita, jenis perniagaan kita tu masih lagi relevan. Cuma yang harus kita ikhtiarkan, yang perlu kita buat inisiatif lah, macam mana nak mendapat pelanggan-pelanggan yang baru. Okey, seterusnya dari cabaran yang dihadapi dari PKP pertama, kedua dan ketiga, PKS telah mendapat menerima nama baru ini dan mencari jalan untuk terus kekal di dalam perniagaan. Kami daripada pihak Maxis selaku badan korporat tidak ketinggalan untuk turut serta membantu dan membuat pengiktirafan kepada peniaga yang mampu bertahan dan mampu beralih ke arah perniagaan digital. Di sini izinkan saya share satu video yang mana kami menganjurkan satu program yang kita panggil program Usaha Wira. Dia adalah satu program TV di Astro Ria 104. Saya sharekan video dulu ya kawan. Walaupun wabak pandemik melanda, mereka kekal tabah. Mereka tidak pernah mengenal erti berputus asa. Untuk meraihkan semangat keusahawanan, saya menjelajahi di sepanjang pemandangan indah Malaysia dan bertemu wira-wira tempatan yang telah memberi inspirasi kepada negara. Sertai saya di ronde-ronde ketemu usaha wira. Assalamualaikum, saya Ajak dan anda sekarang bersama dengan saya untuk saya bawa anda ronde-ronde bertemu dengan usaha wira. Bersama dengan saya sekarang Encik Airil, wakil daripada Maxis Business, untuk kita tanyakan apa itu usaha wira sebenarnya, Encik Airil. Okey, Ajak, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu dulu yang Maxis Business sedang meraihkan semangat juang dan keusahawanan di waktu yang sukar ini. Dan sepanjang mereka mengusahakan diri dengan penyelesaian yang baru, kami di sini ingin memberikan pengiktirafan kepada mereka sebagai seorang usaha wira. Ya, siapakah usaha wira yang diiktiraf oleh mereka-mereka ini? Jom kita bersama dengan Encik Airil dan juga saya Ajak dalam ronde-ronde ketemu usaha wira. Episod ini kita akan ke Johor untuk berjumpa pemborong VPS, iaitu pemborong buah-buahan dan sayur-sayuran. Walaupun berdepan dengan cabaran semasa PKP pertama kali diumumkan, kini keadaan mereka semakin baik. Pemiliknya, Encik Mariapan, ingin berkongsi pengalaman beliau. Okey, Encik Mariapan, kongsikan dengan kita siapa Encik Mariapan sebenarnya? Saya Mariapan Wasanda Kumaran, bapa saya. Saya memang orang Johor. Memang kami hasil tak cukup untuk jaga kami keluarga. Kena keluar pergi ke Singapura. Walaupun memang dah jauh, susah payah kita ke tahap sesuatu yang kita capai, tetapi terpaksa tinggalkan untuk keluarga dan balik ke sini. Bagaimana pula anda menghadapi perniagaan ketika menghadapi PKP ini? Memanglah banyak-banyak masalah yang kita hadapi dari segi kewangan, barangan, macam-macam. Kita pun adalah ambil lain-lain step untuk pulihkan kita punya perniagaan yang merosot juga. So kita tambah kita punya perniagaan kat sini. So kita juga bagi tahu kita punya customer sekarang kita ada jual wet product, kita ada jual vegetarian, frozen punya items. Kalau tak kita akan
lagi lama, lagi banyak kita akan tinggalan. Kita ada dekat 60-70 customer yang daily kita kena hantarkan barangan pada dia orang. Kita perlukan wifi, dan the wifi kalau macam slow, dan kita punya invoice nak keluarkan semua kalau katakan delay, so kita punya penghantaran pun akan delay. Certain area kita tak dapat line kat sini, so memang saya tak ada port kat dalam kawasan kita yang ada kat sekarang. Tetapi dengan solution yang datang daripada Maxis, which is Go Wi-Fi, I dapat meneruskan perniagaan saya dengan very smooth. Baik Encik Mariapan, kita nak tanya tentang Digital Marketing Starter Kit. Maxis ada bagi kita solution, where is another line where you can buat advertisement, digital marketing, we can choose everything. Kita nak buat campaign, okay, saya nak offerkan barang-barang macam ni untuk 10%, oh ini untuk 20%. So customers akan buatkan order yang lebih. Lagi satu, kita boleh pilih umur tahap mana you nak cari customer dia, target dia. Kita cerita tentang Cloud POS Lite, CPL. Bagaimana CPL ini membantu dalam perniagaan? Okay, so Cloud POS ni dia ada dua yang bagi pada kita. Satu adalah membuat order. So customer kita dapat buat order dengan tengok apa barangan yang kita ada. Door delivery yang kita akan buat penghantaran ke rumah. Okey, Mr. Mariapan. Mungkin Mr. Mariapan boleh kongsikan sikit dengan kita macam mana dengan proses aplikasi Dana? Ianya sangat mudah. Maxis Consultant boleh bantu kita. Lepas tu dia orang akan bagi solution pada kita. Dengan adanya solution ini yang recommended daripada Maxis, bolehlah membantu masalah yang saya hadapi especially time COVID-19 sekarang. Encik Mariapan dan pemborong VPS telah menunjukkan yang sesiapa sahaja boleh menjadi digital, go digital dengan rakan dan alat yang betul. Dengan menerima perubahan dan juga mengambil peluang yang diberikan kepadanya, kini Encik Mariapan kembali berada di hadapan. Seperti seorang usahawira yang berjaya mengubah daripada satu krisis kepada satu peluang, kini pintu hadapan VPS kembali terbuka untuk pelanggan. Ya, Ajak. Dengan Maxis Business Solution, Encik Mariapan dan juga pemborong VPS lebih bersedia untuk melangkah ke dunia digital. Mereka juga bersedia untuk menyiapkan diri untuk masa hadapan. Betul. Di Maxis, peluang dan rangkaian yang betul mampu merubah perniagaan anda. Ayo kita mencari usahawira yang ingin merubah ke arah transformasi digital. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dalam video 5 minit ni, kita dapat lihat bagaimana pemborong VPS telah mengorak langkah beralih ke arah digital, yang mana Mr. Mariapan selaku tuan punya perniagaan telah mendapatkan geran digital VKS melalui Maxis. Dengan langkah ini, pemborong VPS dapat meneruskan perniagaan mereka dan sekaligus dapat mengekalkan perniagaan mereka di dalam waktu PKP. Dari kepayahan dan kesusahan, PKS harus menyusun strategi pemulihan dan bersedia untuk menghadapi keadaan selepas PKP 3.0. Saya rasa kita dah melalui PKP pertama, kedua, ketiga dan sekarang PKP yang ketiga, dan mungkin tak mustahil ada lagi yang keempat atau kelima. Mudah-mudahan benda ni tak berlaku lah. So, di sini saya ingin sharekan sedikit strategi pemulihan yang kita kenal pasti ada 5. Yang pertama, bagaimana untuk meningkatkan pengalaman pelanggan untuk mengekalkan perniagaan. Contohnya, pesanan di dalam talian, pembayaran tanpa sentuh. Keduanya, bagaimana nak mengalihkan perniagaan anda secara talian untuk mendapatkan pelanggan baru. Kerana dalam waktu PKP sekarang ni, kita agak sulit mendapatkan perniagaan secara walk-in. Ketiga, kaedah baru untuk mendekati pelanggan agar kekal berdaya saing. Yang keempatnya, solusi perniagaan untuk menjalankan perniagaan anda dengan berkesan dan cekap. Sekarang adalah masa untuk kita memilih apa jenis solusi perniagaan bagi kita meneruskan perniagaan dan menjalankan perniagaan kita dengan berkesan dan lebih cekap. Keempat, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah pembiayaan dan macam mana kos untuk membuat pelaburan untuk berdaya saing dalam perniagaan. Kos adalah penting dalam keadaan sekarang ni sebab
kita punya cash flow adalah sangat-sangat kurang. So daripada sini saya ingin membawa berita baik yang mana PKS sekarang boleh membuat tuntutan sehingga RM5,000 atau 50% geran yang sepadan untuk solusi digital. Pihak Maxis telah diiktiraf sebagai teknologi service provider. Kami bekerjasama dengan pihak BSN Maaf Cik dan Hilman, juga saya interrupt jap. Saya tak nampak slide Cik Hilman. Tak nampak tak slide. nampak slide Bentar, Puan. Nampak tak sekarang saya, Puan? Okey, nampak. Sekarang nampak full screen ke, Puan? Ya, belum full screen. Dah full screen? Okey, dah. Okey, kita sambung balik. Saya ingin membawa berita baik yang mana pihak PKS, pihak peniaga sekarang dah boleh membuat tuntutan RM5,000 atau 50% geran yang sepadan untuk solusi digital. Maxis adalah salah satu teknologi service provider yang telah diiktiraf oleh Ministry of Finance dan bekerjasama dengan BSN. So, saya akan sharekan video yang mana apakah syarat-syarat kelayakan untuk mendapatkan geran digital. Sebentar ya. Adakah anda merancang untuk mengembangkan perniagaan anda? Mengenal pasti apa yang diperlukan untuk mendahului persaingan. Digitalisasi adalah penting untuk kejayaan perniagaan. Rebut peluang keemasan ini sekarang untuk dana yang diperlukan bagi mengembangkan perniagaan anda secara digital. Dana ini merangkumi pelbagai kategori digitalisasi dari pemasaran, penjualan hingga ke operasi. Teruskan bersama kami untuk mengetahui kelayakan anda. Perniagaan anda layak jika ia dimiliki oleh 60% rakyat Malaysia, beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun dengan penjualan minima tahunan sebanyak RM100,000. Maxis menawarkan pelbagai jenis solusi digital untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti perniagaan anda. Dapatkan geran digitalisasi PKS sehingga RM5,000 untuk mengembangkan perniagaan anda hari ini. Hubungi Maxis Business atau layari laman web kami untuk maklumat lanjut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dalam video ni, kami sharekan syarat-syarat kelayakan untuk memohon geran digitalisasi PKS. Antara syarat-syaratnya, peniaga mestilah warga negara Malaysia atau 60% pemilikan mestilah rakyat Malaysia. Yang keduanya, perniagaan haruslah berdaftar sekurang-kurangnya setahun. Tetapi untuk hari ini saya ingin membawa berita baik untuk kepada semua PKS dan juga peniaga, yang mana pihak kerajaan telah melonggarkan syarat dari 1 tahun ke 6 bulan sahaja. Daripada 1 tahun kepada 6 bulan. Maknanya kalau perniagaan perempuan, tuan-tuan dan perempuan telah berdaftar selama 6 bulan, anda juga layak untuk memohon. Daripada bulan Ogos tahun 2020, geran digital ini juga telah memberi manfaat kepada lebih daripada 10,000 PKS yang telah berjaya memohon melalui Maxis. So, permohonan ini juga adalah terhad dan saya sangat-sangat menggalakkan pihak PKS agar dapat merebut peluang ini secepat yang mungkin. Kalau kita lihat di sini, kami ada 3 kategori solusi yang pihak PKS boleh memohon bagi mendapatkan geran
digitalisasi kerajaan. Bentar ya. So, geran digitalisasi kerajaan kita pecahkan kepada 3 kategori. Yang pertama, penglibatan pelanggan. Yang kedua, kerja jarak jauh. Yang ketiga adalah connectivity. So, kalau kita tengok dekat dalam penglibatan pelanggan tu, dalam kategori tu ada pemasaran digital, ada e-perdagangan dan juga ada solusi cloud post. Saya akan pergi beberapa kategori penglibatan pelanggan ni sebentar lagi. Untuk kerja jarak jauh, kita ada digital workspace. Kita juga ada tools untuk mengesan dan menguruskan aset dan juga peralatan productivity. Yang ketiga, kita juga menyediakan alat persidangan dan komunikasi. Dan kategori yang ketiga, kalau kita tengok connectivity, kita juga ada plan pasca bayar, kita juga ada business fiber, dan kita juga ada jalur lebar tanpa wayar ataupun lebih dikenali sebagai Maxis Go Wi-Fi. Kalau kita tengok dekat bawah tu ada satu lagi kotak kelayakan grant, yang mana kalau pihak PKS ataupun peniaga memohon hanya untuk solusi sahaja, pihak kerajaan menawarkan 50% subsidi maksimum sehingga RM5,000. Untuk solusi sahaja, 50% subsidinya sehingga RM5,000. Kalau tuan-tuan dan puan-puan memohon solusi dan juga connectivity, pihak kerajaan akan berikan 30% subsidi maksimum sehingga RM3,000. Okey, kalau ada sesiapa yang masih tak clear ke apa, mungkin boleh tulis dekat dalam chat room tu, nanti Puan Zuraina akan pick up. Kita akan ada sesi soal jawab di akhir sesi ni. Saya teruskan lagi. So saya pergi dekat kategori connectivity yang tadi saya bagi tahu. Kita ada 3 kategori, kita pergi ke connectivity dulu. Yang mana saya ingin sharekan kita punya plan pasca bayar. Okey, kita panggil Maxis Business Postpaid. Okey, bila kita sebut Maxis Business Postpaid, maknanya pelan ini hanya ditawarkan kepada pihak peniaga sahaja. Okey, pihak peniaga sahaja. Maksudnya kita tak menawarkan pelan ini kepada individual. Kerana pelan yang kita tawarkan kepada peniaga-peniaga lebih related kepada perniagaan, macam mana nak mengembangkan perniagaan. Pelan mudah alih kami adalah serba lengkap dengan penyelesaian bertaraf perniagaan untuk membantu mengembangkan perniagaan anda. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum yang kita dah ready for 5G. Kebanyakan kita punya tower ataupun kita punya microset adalah ready for 5G network. Keduanya kita juga memberi, kita memberi, maknanya setiap pelan pasca bayar yang tuan-tuan dan puan-puan sign up untuk mendapatkan geran digital kerajaan, kita akan bundlekan sekali beserta dengan kita punya solusi bisnes yang bernilai RM1,000. Tiada charge tambahan dikenakan untuk solusi ini. Okey. Yang ketiga, kita pun bagi sehingga 50% lebih data untuk aplikasi productivity. Contohnya macam WhatsApp, Google Meet, Teams meeting. Yang ni kita bagi 50% lebih data. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan perlukan data unlimited, tuan-tuan pun boleh memohon bundle bundle together dengan kita punya fiber ataupun Go Wi-Fi. Maksudnya, tuan-tuan sign up plan pasca bayar kami bersama dengan kita punya Go Wi-Fi, datanya akan jadi unlimited. Yang keempat, kita pun akan bagi peranti terkini secara percuma. Peranti terkini maksudnya kita pun, pelan-pelan kita akan sertakan sekali dengan handphone. Yang ini pun secara percuma. Okey, tadi saya ada sebutkan yang mana plan pasca bayar kami ada bundlekan sekali dengan solusi. Yang mana solusi ini bernilai RM1,000. So, apa solusi-solusi yang kita bundlekan dengan kita punya plan pasca bayar? Yang pertama, pengiklanan SMS.
Apa itu pengiklanan SMS? Untuk senang faham, kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa mendapat SMS daripada MKN setiap pagi ataupun setiap petang, itulah pengiklanan SMS. Saya punya skrin ni ada bermasalah sikit lah. Puan boleh nampak skrin saya tak, Puan? Puan Zuraina? Boleh nampak? Boleh nampak full screen ke? Full screen. Okey. Minta maaf, puan-puan. Ada gangguan sebentar. So, pengiklanan SMS macam SMS yang kita dapat daripada MKN, yang mana kita dah bundlekan sekali dengan pelan pasca bayar kita. Dia ada charge bulanan yang kita kenakan atas perkhidmatan ini. Okey, kita akan bagi 300 SMS percuma setiap bulan. Okey, apa kebaikan pengiklanan SMS? Contohnya, kalau biasa kita menggunakan WhatsApp untuk bagi tahu pelanggan kita yang kita ada jual barangan. Tetapi pihak pelanggan, kalau kita guna WhatsApp, dia boleh block kita punya message. Okey, maknanya mesej yang kita nak hantar kepada pihak customer, pihak pelanggan tidak sampai. Tetapi dengan pengiklanan SMS, maklumat yang nak dihantar kepada pelanggan confirm akan sampai. Jadi mesej tu tak akan dapat diblok oleh pihak pelanggan. Okey. Keduanya, kebaikannya ialah kalau dulu secara tradisional kita gunakan flyers, kita print, kita kena beli kertas, kita kena bayar upah untuk buat flyers distribution. Tapi tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, contohnya macam saya sendirilah. Kalau saya terima flyers, biasanya kita buat apa? Kita tak akan baca pun. Okey, pihak pelanggan akan buang. Kita spend money, satu flyers kurang-kurangnya 40 sen satu keping. Kalau satu bulan kita buat 300 flyers, maksudnya kita dah spend RM120. Akhirnya bagi dekat customer buat apa? Dia buang. So ini adalah satu pembaziran, dan dengan adanya pengiklanan SMS, 300 SMS secara percuma setiap bulan, anda dapat mengoptimumkan anda punya keuntungan dan tak perlu ada sebarang pembaziran. Okey, anda juga boleh buat pilihan bahasa sama ada nak bahasa Cina ataupun bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. So ini yang saya maksudkan di sini, pengiklanan SMS solution yang kita berikan ialah solution yang bertaraf perniagaan. Okey, bertaraf perniagaan, dan dia akan create satu branding untuk company tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kalau ada soalan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh letak dekat dalam chat room, nanti kita akan cuba jawab selepas ini. Keduanya, hunting line. Okey, apa itu hunting line? Kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa buat order ke Pizza Hut ataupun biasa ke Pizza Hut, tuan-tuan boleh nampak dekat sana dia tulis satu nombor hotline number 1800. Itulah hunting line. Okey, so di Macy's kita akan letak 1700 12345 nombor yang belakang tu. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih sendiri kalau berminat dengan solusi ini. Apa kebaikan hunting line? Hunting line adalah memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk menjawab panggilan. So apa bezanya desktop phone yang ada dekat kedai dengan hunting line kita? Contohnya pada masa PKP, kedai tak boleh buka. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua terpaksa bekerja daripada rumah. Even tu kalau food and beverage, restoran pun tak boleh buka. Mungkin ada yang tak boleh buka. So kalau pelanggan-pelanggan call ke nombor tersebut, tak ada siapa yang boleh pick up call. Okey, tetapi dengan hunting line, bila customer call nombor tuan-tuan dan puan-puan ke nombor hunting line ni, hunting line ni akan divert ke handphone. Okey, maknanya tuan-tuan dan puan-puan berada di mana-mana,
tuan-tuan dan puan-puan masih lagi boleh menjawab panggilan. Itu salah satu kebaikan. Kebaikan kedua, hunting line ni dia boleh divert. Contohnya, pelanggan call ke nombor hunting line ni, dia akan divert ke nombor yang pertama. Contohnya nombor yang pertama mungkin agak sibuk, tengah meeting ataupun tengah masak dekat dapur. Tak boleh nak jawab panggilan daripada pihak pelanggan. Selama beberapa saat, panggilan ni akan divert ke nombor yang kedua. Kalau nombor yang kedua tak menjawab, dia akan pergi yang nombor yang ketiga, yang keempat, seterusnya hinggalah nombor yang kelima. Maksudnya di sini, tuan-tuan dan puan-puan tidak akan terlepas sembarang panggilan daripada pihak pelanggan. Kalau tuan-tuan tengah meeting ke tengah masak kat dapur, dah boleh ignore aja, tak payah jawab. Sebab tuan-tuan dan puan-puan tahu panggilan tu akan dijawab ke nombor yang seterusnya. Sebentar ya. Saya tak tahu kenapa skrin saya melompat-lompat ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh memilih nombor 1700 ataupun kalau di Sabah saya tak pasti, kalau di Johor 07 ataupun 012 ataupun 017. So bila tuan-tuan letakkan advertisement di dalam social media, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak branding itu sendiri. So kat sana tuan-tuan boleh bagi confident kepada pihak pelanggan untuk terus berlanggan dengan pihak tuan-tuan dan puan-puan. Ketiganya, security telefon. Security telefon ni kita akan berikan kepada pelanggan-pelanggan yang memilih plan pasca bayar RM128 ke atas. Hanya selected plan sahaja. So apa kebaikan security telefon? Security telefon ni adalah satu sistem yang mana dia boleh mengelakkan telefon tuan-tuan dan puan-puan daripada hackers, daripada kena attack. Sebab sekarang ni kalau kita tengok, pihak peniaga banyak melakukan transaksi melalui telefon. So dalam masa yang sama, kita tak letak apa-apa pun security. Kita hanya perasan bila kita kena hack, bila duit kita hilang. Jadi dengan adanya security telefon, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau. Okey, setiap transaction yang tuan-tuan buat di dalam talian, di dalam telefon tuan-tuan dan puan-puan adalah selamat. Okey, seterusnya saya ingin pergi solution yang seterusnya iaitu cloud post line. Kalau kita tengok di sini perniagaan penyediaan makanan memerlukan teknologi yang baru untuk kekal bersaing bagi memenuhi permintaan pelanggan. Okey, yang mana permintaan pelanggan adalah sentiasa berubah-ubah. Peniaga terpaksa kreatif bagi menyediakan pelbagai menu untuk memenuhi hati pelanggan. Dengan itu, pihak Maxis menyediakan Maxis Cloud Post Lite untuk menggalakkan pihak pelanggan membuat order melalui atas talian. Mengapa Maxis Cloud Post Lite sangat penting? Kerana dia adalah cepat, mudah, selamat untuk semua pesanan di dalam talian. Sebab menunya kita akan kupas lebih lanjut selepas ini. Kemudian lebih mudah untuk raih lebih pelanggan secara digital. Ketiganya, tiada bayaran komisen untuk semua pesanan di dalam talian. Okey, maksudnya di sini ialah kalau tuan-tuan biasa dengan GrabFood, Foodpanda, kebanyakan peniaga kena bayar 30%. Tapi dengan adanya Maxis Cloud Post Lite, pihak peniaga tak perlu dikenakan additional charge banyak 30%. Keempatnya, penetapan mudah dan cepat dalam masa 24 jam. Maksudnya sistem ni adalah dikawal sedia oleh pihak peniaga sendiri dan penetapan itu akan dibuat oleh pihak peniaga itu sendiri. Saya ingin terangkan sedikit sebanyak secara surface penjelasan lengkap dan mudah untuk
cloud post slide, message cloud post slide. So untuk message cloud post slide ni, pengurusan menu adalah satu pengurusan menu yang mana pihak tuan-tuan dan puan-puan boleh mendigitalkan menu anda. Ini yang pertama. Okey, tuan-tuan boleh upload gambar, okey, dekat dalam sistem ni, dan tuan-tuan boleh manage sendiri menu tuan-tuan dan puan-puan. Keduanya, pesanan dalam talian. Okey, so pesanan dalam talian adalah sangat-sangat penting, yang mana bila tuan-tuan dan puan-puan menggunakan Maxis Cloud Post Slide, kita akan bagi satu domain, kita akan bagi satu link. So bila link ni dah tersedia, tuan-tuan puan-puan hanya perlu hantar atau advertise di dalam social media. So pihak pelanggan akan klik dan buat order daripada sana. Puan, boleh nampak skrin saya lagi tak? Sebab saya punya skrin hilang pula ni. Boleh, tapi video kan tu Cik Iman? Ada. Belum lagi. Sebentar, Okey. Tadi nampak yang video tu. Okey, saya teruskan lagi. Untuk sistem ni, dia ada dua option. Option yang pertama untuk dine in atau makan, dan keduanya untuk bawa pulang. Maknanya dalam sistem ni, pihak pelanggan boleh memilih sama ada untuk makan di kedai. Kalau sekarang ni tak boleh makan di kedai, pihak pelanggan tak boleh makan di kedai, pihak pelanggan hanya perlu scan QR code dan pihak pelanggan boleh buat order terus daripada QR code tu, dan menu tu akan dihantar ke kitchen. Bila makanan tu dah siap, pihak pelanggan dah boleh ambil untuk bawa pulang. Ataupun dengan online ordering, contohnya pihak pelanggan boleh order dulu, okey, tetapkan masa bila dia nak datang, bila sampai kat kedai, dia perlu ambil dan bawa pulang. Jadi sangat-sangat mudah, tak perlu bersentuhan, tak perlu queue lagi. Okey. Yang keempat, gerbang pembayaran bersepadu, maknanya kita juga menyediakan online payment terminal. Setiap pembelian daripada pihak pelanggan dah selamat. Maksudnya kita tak perlu risau lagi nanti pelanggan tak bayar ke apa ke. Bila dia klik menu, dia buat ordering, at the same time customer kena buat pembayaran. Ketiga, dengan adanya Maxis Cloud Post Slide, menu tuan-tuan dan puan-puan lebih fleksibel. Maknanya tuan-tuan boleh buat combo sendiri. Contohnya nasi lemak ayam goreng, nasi lemak ikan goreng, nasi lemak telur goreng, nasi lemak telur rebus, boleh combo sekali dengan air, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ketiganya, pre-order. Maknanya contohnya kalau pelanggan-pelanggan yang nak buat pre-order next 7 days, next 3 days, pihak pelanggan dah boleh statekan date dekat sana bila dia nak buat order makanan tu. Jadi dengan adanya Maxis Cloud Post Slide ni, saya percaya ini akan dapat membantu pihak-pihak peniaga, especially yang meniaga makanan, penyediaan makanan, untuk ke arah digital. Okey, saya ingin sharekan satu video. Mungkin daripada video ni pihak tuan-tuan dan puan-puan lebih jelas dan lebih senang faham. Ya. Hi, I am Sasha. I am the owner of Butter V and I'm 26 years old. I have owned this cafe since March of 2020, 2 weeks before MCO was announced. When MCO happened, we closed the cafe for a month. Didn't have any delivery partners just yet since we just opened for 2 weeks. When we reopened, it was Ramadan. We actually came out with gift packs that friends and families can give to their other family members and also their friends. The difficulties that I faced was there'll be too many orders that come in at once and it'll be a bit hard to manage because we accept orders through Instagram, Facebook, WhatsApp, and everything just comes in all at once. It's quite hard to actually get a delivery partner as well because the process takes too long.
I heard about SME in a Box through an M-Bank representative. In June, we started getting more customers, thankfully, and most of our customers are asking, why don't you guys have a card terminal? So I actually reached out to M-Bank. The reason why I went to M-Bank to apply for a credit card terminal is because we already have an M-Bank current account. The card terminal is also very convenient. It does not only accept credit card or debit card, it also accepts e-wallets. The M-Bank officer actually gave me a contact from Maxis. The Maxis consultant actually came by my cafe. She proposed to me a lot of the Maxis solutions, and I went ahead and chose Cloudpost Lite. The application process was really smooth. The consultant helped me actually applying for the SME grant as well. Only then I knew that we SMEs were allowed to claim for this grant that the government has given us. The reason why I chose Cloudpost Lite is it's actually very convenient. Maxis provided us with one terminal, and they also provided us with one domain for our cafe, whereby our customers can order through that link and they can choose to pick up or deliver to their homes. Maxis actually has delivery partners working with them, so the deliveries are handled by them. It makes it easier because everything is in one terminal. All we have to do is just prepare, and with the click of a button, the delivery partners will come and then they will pick up the order and send to the customers. Other than that, it's also available for pickup. In my opinion, having these business solutions with the SME grant actually help young entrepreneurs as well as existing SMEs to grow and survive in this current pandemic that we're all facing. Okey, tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok di dalam video ni, kita dapat lihat Butterbean Cafe yang mana ia dimiliki oleh seorang peniaga muda yang berusia 26 tahun bernama Shasha. Shasha membuka perniagaan 2 minggu sebelum PKP, yang mana dia menghadapi kesulitan bagi mendapatkan pelanggan sewaktu PKP. Walaupun pada awalnya dia masih lagi cuba mendapatkan pelanggan melalui sosial media seperti Facebook dan Instagram, tetapi agak sukar bagi beliau untuk melayan order yang masuk melalui WhatsApp. Oleh kerana itu, dia telah membuat keputusan untuk mendapatkan solusi daripada Maxis dan memohon grant digitalisasi PKS daripada kerajaan. Dengan solusi Cloudpost Lite, dia dapat menerima lebih tempahan dan boleh melayan tempahan dari pelanggan dengan lebih cepat dan teratur. Sebenarnya dalam video ni kita nampak M-Bank. M-Bank adalah dia adalah selaku strategi partner Maxis, yang mana M-Bank juga menawarkan payment terminal untuk memudahkan customer untuk membuat bayaran. So kalau tuan-tuan berminat, dan boleh berurusan dengan pihak Maxis dan kita akan arrangekan appointment. Seterusnya, mengapa digitalisasi dan mengapa Maxis? Ini adalah untuk memudahkan perjalanan anda ke arah digitalisasi dengan grant kerajaan PKS. Yang mana Maxis adalah one-stop solution. Kami menyediakan solusi sehenti. Maknanya segala solusi, tak kira sama ada daripada micro business, small business, medium business, until large, kita pun ada solusi yang tertentu yang sesuai untuk perniagaan anda. Keduanya, pilihan solusi digital yang luas yang mana PKS boleh mengoptimumkan grant PKS sebanyak RM5,000 dengan pilihan solusi yang variatis, yang berbagai. Pihak Maxis yang mana saya cakap tadi, kita adalah salah satu teknologi service provider yang mana ia disokong oleh M-Bank. Ketiga, kita juga ada multiple touchpoint untuk kesemua keperluan digital anda.
kita ada lebih kurang 600 kedai Maxis dan kami juga ada 500 pengurus akaun untuk mengesyorkan apakah solusi yang terbaik untuk perniagaan anda. So ini adalah penting tuan-tuan dan puan-puan sebab kalau kita dapatkan solusi-solusi yang di luar sana, after sale service tu mungkin akan ada masalah. Tapi dengan Maxis, kita banyak cawangan, kita ada helpline 24 hour server yang kita boleh servis tuan-tuan dan puan-puan. Kita juga menyediakan bengkel dan portal e-pembelajaran percuma bagi membantu PKS macam mana untuk bermula ke arah digital. Kos kami juga adalah jimat dan model yang diskalakan. Maknanya kita gunakan OPEX model. Pihak peniaga tak perlu membayar sejumlah amount yang besar. Kita punya solusi adalah solusi yang mampu milik yang mana pihak peniaga hanya perlu membayar tiap-tiap bulan sahaja. Okey? Cik Iman. Okey, itu saja. Ya, tuan. Okey. Terima kasih banyak kepada Cik Hirman. Saya mengalu-alukan kepada para peserta hari ini sekiranya berminat untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut ataupun sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mahu mendaftar untuk grant ini, bolehlah menghubungi hotline Maxis 1800 82 1919. Betul ya Cik Hirman number tu? Ya betul. Mungkin kita pun ada pin dekat sana. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan detail dan pihak kami akan menghubungi pihak tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Jangan takut, jangan segan. Saya rasa masa sekarang adalah masa untuk berubah ke arah digital. Ambillah peluang ni sekarang. Okey, betul. Cik Adira pun ada memasukkan form untuk application di ruangan chat ni, so tuan-tuan boleh semak di situ. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Cik Hirman atas masa yang Cik Hirman luangkan pada hari ini.